Assalamualaikum dan salam bahagia saudara dan saudari para penonton yang dihormati sekalian. Dalam perbincangan kali ini saya akan memperkatakan tentang perbincangan mengenai isu-isu agama. Jika disertakan dengan dalil dituduh sebagai Wahabi. Sebaliknya, jika membincang isu-isu agama itu tanpa dalil dituduh sebagai puak sesat, Sufi. Ya, itulah masalah yang kita hadapi sekarang. Kalau anda selalu mengikuti perbincangan-perbincangan di internet, sama ada di Facebook, YouTube, TikTok dan lain-lain, akan bertemu dengan dua pandangan, dua kumpulan pro dan kontra ini. Satu kumpulan menganggap puak lain sebagai Wahabi kerana selalu berhujah dengan membawa dalil daripada Al-Quran dan hadis. Sebaliknya, kumpulan lain pula yang kebanyakannya daripada mereka yang belajar secara pondok, cara pengajar lama, ada kala mereka tidak berhujah, mengguna nas, mengguna dalil, dan mereka ini dituduh sebagai terlibat dalam tarekat-tarekat ganjil, menyeleweng dan sesat dengan baik-baik. Apakah perkara-perkara yang perlu kepada dalil apabila kita bincang isu agama, dan apakah perkara-perkara yang tidak perlu kepada dalil? Dalam agama Islam, kita sudah tentu pasti merujuk kepada dalil. Tidak boleh tidak merujuk kepada dalil. Kita pasti merujuk kepada nas. Dan nas kita yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Ini adalah pokok. Tetapi di dalam Al-Quran sendiri ada yang dianggap mu'tamad, tidak boleh berubah. Dan ada pula yang tidak mu'tamad, yang umum, yang ada dua makna atau beberapa makna, yang mutasyabihat dan lain-lainnya, yang perlu kepada penjelasan, penerangan. Kalau yang mu'tamad, kita tidak berbeza, pasti bawa nas seperti disebut di dalam Al-Quran dan hadis, tentang akidah, tentang ibadat, tentang hukum hakam yang telah ditetap oleh Al-Quran secara tetap, secara mu'tamad. Ini tidak dipertikaikan. Tapi ada pula ayat Quran yang umum, yang tidak mu'tamad dari segi dilalah, dari segi penghujahan, dari segi pendalilan. Maka di sini pasti ada pandangan kita, pasti ada tanggapan kita di dalamnya untuk menghurai nas yang umum itu, untuk menkhaskan atau taksis nas yang umum itu. Jadi di sini ada ijtihad. Kalau yang pertama tidak ada yang ijtihad. Yang tadi yang mu'tamad, qati'atus subut wad dalalah, yang mu'tamad itu tidak ada ijtihad. Tapi yang ni yang memang juga qati'atus subut, tapi zanniyatud dalalah, iaitu dari segi nas Al-Quran itu sudah tentu daripada Tuhan, tapi pemahamannya perlu kepada ijtihad. Jadi ada ruang yang perlu kepada dalil atau nas, dan ada ruang juga yang perlu kepada dalil dan nas, tapi nas ini perlu dihurai mengikut pandangan, mengikut fahaman ulama itu sendiri. Ya, ada satu lagi pula yang tidak disebut di dalam Quran dan tidak disebut di dalam hadis. Ini merupakan perkara mustajadat, perkara-perkara baru yang muncul pada dunia ini. Ini contoh mudah-mudah saya bagi, ya. Dan ini tidak perlu kepada nas. Nak buat kebaikan tentang perkara-perkara yang sesuai dengan zaman sekarang ini, mustajadat al-asr, pada zaman ini, perkara-perkara yang baru muncul dalam masyarakat pada waktu ini, mana tidak perlu kepada nas, tidak perlu kepada dalil. Boleh kita melakukan untuk nak buat apa saja yang dianggap baik untuk kita, baik untuk masyarakat, baik untuk bangsa, untuk negara, boleh dilakukan. Kerana ini adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak
dibincang di dalam Al-Quran, tidak dibincang dalam hadis, tidak disebut di dalam Al-Quran, dan tidak disebut di dalam hadis. Sebenarnya hukum hakam, apa yang dianggap hukum hakam di dalam Al-Quran, dalam hadis itu adalah amat sedikit sekali. Kalau nak kira hukuman pula, memang paling sedikit. Ya. Dengan itu kita perlu buat hukum sendiri, buat hukuman sendiri, buat undang-undang sendiri. Dan ini tidak perlu kepada nas, ataupun kita boleh mengambil nas yang umum, dalil yang umum. Dan kita ijtihad berdasarkan kepada dalil itu, ataupun kita boleh menggunakan qawaidul fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh, seperti masalah mursalah, mana kepentingan mutlak, sadd zara'i, menutup jalan kepada kemungkaran, dan banyak lagi kaedah-kaedah hukum syarak, kaedah-kaedah fiqh kita boleh guna. Tapi kalau kita melaksanakan hukum dan hukuman berdasarkan kepada kaedah-kaedah fiqh ini, kaedah-kaedah hukum syarak ini, hukum yang kita keluarkan, hukuman yang kita keluarkan, istinbat daripada kaedah-kaedah ini adalah ijtihad, bukan mu'tamad. Kerana kita yang mengistinbat, kita yang mengeluarkan, menerbitkan hukum dan hukuman itu. Ya, jadi ini kita yang harus tahu. Tapi masalahnya kalau kita tengok dalam sosial media, kita akan dapat melihat bahawa seorang yang berbincang, yang memanggil diri mereka sebagai ustaz sendiri pun, mereka sendiri tidak membeza antara hukum Allah dan hukum manusia. Ini yang jadi masalah. Dengan itu saya selalu tekankan di sini untuk memberitahu kepada semua, untuk memberitahu kepada semua penonton yang selalu menonton video-video saya, kita perlu memahami untuk membezakan antara hukum Allah dan hukum manusia, hukum yang diijtihad oleh para ulama. Kerana hukum Allah kita pasti patuh, pasti taat, pasti melakukan sepenuhnya 100%. Tapi kalau hukum manusia, hukum yang diijtihadkan oleh ulama, kita boleh menerima dan boleh menolak. Ya. Dengan itu tidak timbul sebenarnya kalaulah orang yang berhujah dengan dalil itu dituduh sebagai Wahabi, tak patut berlaku. Begitu juga bagi mereka yang tidak berhujah dengan dalil, tapi berhujah dengan qawaidul fiqhiyah, dengan kaedah-kaedah fiqh. Kita tidak boleh menghukumkan mereka ini sebagai sesat, sebagai menyeleweng. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.